Hai semua, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin kongsikan dengan anda semua tentang pengalaman saya ketika saya belajar di Fakulti Kejuruteraan Awam UiTM Shah Alam. Sebelum saya mulakan perkongsian saya ingin kenalkan diri saya. Saya Nur Amalina binti Muhammad Fadlah Eng. Saya berasal daripada Selangor. Saya merupakan bekas pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan saya habis belajar pada tahun lepas, Januari 2019. Dan sekarang saya bekerja di salah sebuah consultant firm di Petaling Jaya. Hai, mungkin ada yang kenal saya. Mungkin ada junior daripada UiTM Pasir Gudang yang saya pernah jaga ketika MDS. Bila kita cakap pasal belajar ataupun kita sebagai pelajar universiti, kita kena sentiasa terapkan pada diri kita tanggungjawab sebagai pelajar satu je. Memang satu je tanggungjawab kita untuk belajar. Bila kita dah masuk universiti, saya suka nak tanya junior benda ni. Kenapa awak pilih untuk masuk universiti? Kenapa awak pilih untuk masuk degree? Kenapa awak tak terus pergi kerja? Kenapa awak kena sambung belajar? Okey, sekarang ni tanya pada diri sendiri. Okey, jawapan tak payah beritahu siapa. Biar diri sendiri tahu. Itulah maksudnya niat. Niat kita bila masuk degree ataupun kita masuk belajar sangat penting. Baiklah, bila kita cerita pasal pengalaman belajar dan cara belajar, saya percaya yang setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeza, tapi objektif kita sama. Saya start diploma di mana saya perlu berdikari. Jadi saya mula dengan uruskan masa dengan cara yang terbaik. Salah satu caranya ialah untuk mempunyai jadual diri sendiri, jadual pengurusan diri sendiri. Kita kena listkan dari hari Isnin sampai hari Ahad dalam 24 jam apa prioriti kita. Berapa jam kita nak tidur, berapa jam kita nak bersukaria, berapa jam kita nak belajar, berapa jam tu kita kena pergi kelas. Okey, yang kena pergi kelas tu memang kena pergi kelas. Okey, jam-jam yang seterusnya itulah yang kita kena uruskan dengan secara efektif dan efisien. Okay. Saya nak tanya korang semua, korang tahu tak apa tu course outline, lesson plan? Pernah tak tengok course outline masing-masing? Kalau tak pernah tengok, mungkin dah boleh start print sekarang. Lepas tu tampal dekat dinding apa tu course outline. Okay, untuk bagi sesiapa yang tak tahu apa tu course outline, course outline tu outline course kita waktu dari semester 1 sampai semester 8. Okay, mungkin setiap ada beberapa batch yang mempunyai course outline yang berbeza. Saya waktu saya masuk degree, saya first semester degree saya adalah semester 4 sehingga semester 8. Jadi setiap semester saya akan tahu subjek apa yang saya perlu ambil. Jadi sebelum saya masuk semester, bila kita cuti SEM, sebelum saya masuk semester, saya akan pastikan saya download semua pasir saya dan saya akan compile dan saya akan preparekan course file. Okay, apa tu course file? Mungkin ada yang biasa dengar course file. First time saya tahu pasal course file bila saya masuk UiTM Jengka. Waktu tu diploma saya. Kami semua diberi setiap seorang satu file. Waktu tu saya pun tertanya-tanya kenapa kami dapat file free. Okay, dan waktu tu kalau tak silap saya kami diberitahu untuk mempunyai course file. Okay, course file maksudnya setiap course, setiap kursus, maksudnya setiap subjek yang anda ambil, patutnya anda kena sediakan satu file. Setiap subjek, satu file. Satu subjek, satu file. Kalau ada 5 subjek, 5 file.
file tak semestinya file yang fancy ke apa. Anda boleh recycle file-file anda, buat dengan cara tersendiri. Jadi saya ni contoh file saya waktu semester 7. Yang ni untuk subjek Solid Waste Engineering and Management. Waktu tu elective kami waktu semester 7. Okay, elective mungkin kamu akan tahu waktu kamu nak ambil elective. Tapi kalau subjek yang lain, core subjek kamu, contohnya, okay, ini adalah pasir yang dah print. Yang ni saya compilekan mungkin 2 ataupun 3 tahun pasir yang ke belakang. Okay, kenapa pasir penting? Salah satunya untuk dijadikan latih tubi. Tapi pasal latih tubi saya akan cerita kemudian. Selain daripada pasir, kita kena sediakan satu buku latihan. Okay, satu buku latihan. Buku latihan ni khas untuk subjek ni, dalam course file ni. Lagi dan nota-nota. Kalau mungkin waktu cuti kita tak boleh akses ke dalam island, jadi kita tak sempat nak print nota. Tapi bila kita kenal senior, saya dulu bila ada senior, saya akan tanya diorang ada tak nota-nota yang mungkin mereka nak jual ataupun diorang nak bagi kepada kita orang. Jadi saya akan minta nota untuk minta daripada senior. Kalau tidak, saya akan print sendiri. Di dalam lesson plan kita akan dapat tahu daripada week 1 sampai week 14 chapter-chapter yang kita akan kena belajar. Lepas tu assessment kita, kebiasaannya degree kita akan mempunyai assessment 60-40, kalau saya tak lupa. 60% final, 40% mungkin ada test dan assignment. Okay, bear in mind, assignment kita carry marks, ataupun ada certain orang akan panggil carry marks. Carry marks kita sangat penting. Kalau mungkin masih sama assessment, pada kebiasaannya assessment untuk subjek-subjek core fakulti akan ada, mungkin tak tahulah kalau dah berubah ke apa. Pada waktu batch saya waktu tu 30% kita ada test, dan 10% tu assignment, mungkin ada individual assignment ke apa. Walaupun 10% tu penting sangat. Carry marks lah satu-satunya peluang untuk kamu semua score. Cuba score. Sebab assignment biasanya, kalau assignment open book assignment, kita boleh search dalam Google, kita boleh discuss dengan kawan-kawan. So 10% tu patutnya ada kat dalam tangan. Lepas tu lagi 30% tu test. Dan kita perlu ingat yang 30% test tu bukanlah biasanya mungkin hanya beberapa chapter yang depan-depan tu. Jadi kalau boleh cuba score, walaupun dah lah test tu satu kali je, dan kita mesti cuba score 30% tu mungkin kena at least score tinggi lah. Cuba kita aim untuk dapatkan mungkin 20% ataupun 25% ke atas per 30. Betul. Okey, seterusnya kalender akademik. Kalender akademik UiTM penting sebab bagi saya akan dapat nak uruskan 14 minggu. 14 minggu saya secara efektif. Bila saya ada kalender macam ni, saya akan tulis daripada week 1 sampai habis week 14. Saya akan tulis, saya akan catatkan bila test, lagi berapa hari nak dekat final, yang mana satu waktu-waktu yang sesuai untuk saya balik rumah, waktu bila yang saya boleh nak join aktiviti curricular. Semua saya akan catatkan dalam ni. Kebiasaannya fakulti akan memberitahu pelajar-pelajar minggu test. Saya percaya start daripada batch kita orang lagi, kita orang ada minggu test.
mungkin 1 ataupun 2 minggu untuk minggu test. Start saya dapat jadual tu je, saya memang akan start saya tahu je bila minggu test, saya akan tulis kat dalam saya punya kalender supaya saya boleh kira berapa hari dan bila saya start buat preparation untuk study test saya. Tapi biasanya kalau kita berada di universiti, kita kena amalkan untuk belajar tiap-tiap hari. Jangan last minute, sebab bila kita ada jadual, okay, first tadi kan dah cerita pasal kena ada jadual kan. So kalau kita consistently uruskan masa kita secara teratur, kita akan berada akan lebih tenang. Sebab bila kita buat benda last minute, kita akan jadi rushing. Kita rushing, bila dah rushing dah stress, kita dah malas nak study. Jadi bila kita ada jadual, kita uruskan masa kita dengan secara efektif, kita akan dapat tahu kita punya timing. Cukup tak masa kita nak pergi bersekeria, cukup tak masa kita nak lepak. So at least kalau kita dah belajar, kita dah tahu kalau chapter ni kita dah kuasai, kita boleh buat benda lain. Oh ya, okay, bila kita cerita pasal jadual, time management, saya ada kebiasaan untuk membuat latih to be. Bagi saya, practice makes perfect, sebab saya bukan seorang yang kuat ingatan, jadi saya perlukan latihan yang banyak. Saya kena tulis banyak-banyak kali, kena buat latihan banyak-banyak kali, kena berulang-ulang, buat benda yang sama ulang-ulang kali. Jadi saya ada satu kebiasaan di mana saya suka buat past year questions. Waktu diploma memang setiap kali lepas saya habis kelas, lepas saya habis kelas je, saya akan cuba cari soalan yang berkaitan daripada past year questions. Ataupun kita boleh dapatkan soalan-soalan daripada buku teks. Okay, korang boleh cuba untuk pergi library, cari buku yang berkaitan, buku teks yang berkaitan. Selalunya dalam buku teks tu memang akan ada latihan-latihan. Kira kalau saya, kalau zaman SPM kita panggil latihan topikal lah kiranya. So latihan topikal tu bagi saya memang penting. Kalau kita selalunya saya akan start untuk buat balik. Biasanya saya akan start balik dengan contoh yang lecturer explain, ataupun biasanya dalam nota, dalam handouts kita ada example yang lecturer sertakan. Saya akan cuba buat balik yang tu, kita akan fahamkan balik yang tu. Kalau tak faham, kita cuba tengok balik dalam buku teks. Mungkin buku teks pun selalunya ada explanation. Kalau tak faham lagi, kita cuba tanya kawan yang sesama ada dalam kelas. Mungkin diorang lagi senang faham apa yang lecturer ajar dalam kelas, so tanya balik diorang. Kalau tak faham juga lagi, salah satu cara kita boleh cuba YouTube. Sebab selalu dalam YouTube ada video-video daripada negara lain. So diorang kebiasaannya memang akan ada video yang explanation video. Kadang-kadang bila orang explain kat kita ataupun kita berada dalam kelas, kita macam kurang jelas. Kita tak boleh nak bayangkan apa yang lecturer tengah nak explain. Jadi salah satu caranya adalah kita boleh Google selepas kelas, kita boleh search YouTube dan sebagainya. Sebab tu, bila kita dah start lupa tanggungjawab kita, kita dah mula lupa niat kita, bila kita dah naik semester 3, semester 4, kita rasa macam dah lemah semangat. Kita rasa macam, lamanya lagi nak habis degree, bila nak habis degree. Waktu tu kita dah mula lemah semangat, kita dah tak ada semangat nak belajar. Kita dah lupa kenapa kita berada di degree waktu tu, kenapa kita ada berada di universiti. Okay, macam yang saya mention tadi, saya bukan seorang yang kuat ingatan. Mungkin kadang-kadang saya jumpa orang tu hari ni, berapa tahun lepas tu saya dah tak ingat. Okay, untuk subjek-subjek yang menghafal, biasanya saya akan buat mind maps.
mind maps, contohnya macam ni, mind maps. Tapi dulu ada pernah orang nasihat saya yang patutnya nota ni kita kena sediakan banyak jenis. Untuk subjek kira-kira pula, biasanya saya akan cari latihan dan saya akan buat, selalunya latihan saya akan buat petang. Benda-benda yang menghafal atau membaca saya akan buat pagi. Selalunya sebelum nak pergi masuk kelas, saya akan cuba flip through dulu nota-nota lecturer. Sebab tu saya prefer nota hard copy compared to soft copy. Tapi memang biasanya kalau saya baca satu kali tu memang tak ingat, saya kena baca banyak kali. Okey, lepas tu kalau ada terms-terms yang saya tak faham, kita akan cuba Google dulu. Maksud dia kita Google dulu apa rupa benda tu. Sebab selalu terms engineering ni, kalau kita nak cuba fahamkan, kadang-kadang kita baca maksud dia pun kita kadang-kadang tak faham. Jadi mungkin kita kena ada gambaran ataupun kita kena tengok video. So selalunya benda-benda tu saya akan cuba buat sebelum kelas. Dah pernah cari, waktu kelas pun masih tak faham, lepas kelas tu kita cuba lagi. So at least kita tahu waktu dalam kelas tu, kalau waktu lecturer explain, kita tahu apa yang kita nak tanya, sebab kita dah pernah search benda tu sebelum kita masuk kelas. Untuk kira-kira, biasanya sebelum kelas mungkin kita akan go through dulu juga. Ada yang tak faham waktu dalam kelas tu, kita boleh tanya lecturer. Lepas lecturer dah explain, kita boleh tanya. Lepas tu biasanya kalau subjek kira-kira ni, formula tu kita kena hafal kan. Jadi saya akan list out formula tu dalam satu kertas. Lagi satu subjek design. Okay, saya percaya mungkin ada yang dah semester atas tu dah start belajar design. Korang kena biasa flip through design standard tu. Biasanya kalau saya punya design standard, contohnya ni Malaysia standard, saya akan labelkan apa yang penting dan saya akan highlightkan supaya next time bila kita nak buat exercise ke, so kita dah tahu dia dekat musyrak mana, dekat table yang mana, benda yang mana yang kita nak guna. Jadi lama-lama tu kita akan hafal secara automatically dia punya formula ke, macam itulah. Oh ya, lagi study group. Study group ni waktu degree dan waktu universiti sangat penting. Tapi bila kita belajar dengan kawan-kawan, first kita kena cuba dulu faham subjek yang kita nak belajar tu. Janganlah tiba-tiba tak ada apa-apa, kosong-kosong, tiba-tiba cari kawan untuk tanya. Mesti kawan pun bengang kan. Dapatkan tidur yang cukup. Macam saya ni, saya tidur awal. Memang kawan-kawan saya kenal saya, memang saya jenis yang tidur awal dan saya akan bangun awal. Dan tapi ada juga kawan-kawan saya yang jenis tidur lewat sebab dia orang akan study malam. Tapi saya kalau macam saya memang biasa tidur awal dan saya akan bangun awal. Sebab bagi saya waktu pagi tu lebih tenang, lagi fresh. Saya memang jenis yang bangun awal, saya akan mandi terus dan waktu tu saya akan baca nota-nota sebelum pergi kelas. Dia akan sarapan setiap hari, selalunya sarapan dari bilik. Waktu sarapan tu saya akan keluarkan buku nota saya. Saya akan catatkan to do the list, apa yang saya nak buat pada hari tu. Maksudnya benda-benda yang semalam saya dah terlepas pandang, yang saya tak siapkan lagi ke, ada nota-nota yang saya kena cari ke, ataupun assignment-assignment yang saya kena siapkan ke. So saya akan tulis to do the list. Ni contoh nota saya waktu degree. Saya ada listkan to do the list. So yang ni 20 hari bulan 9, saya ada assignment apa, semua saya akan list out dan saya akan cuba siapkan. So apa yang saya dah settle, saya akan potong.